pengertian riba. Secara bahasa riba bererti tambahan, ziyadah. Itu dari segi bahasa tuan-tuan. Dia ada dua. Satu, tuan-tuan mengaji ni, dia ada sebut lughah dan istilah. Lughah itu bahasa, istilah itu adalah yang kita faham lah. Contoh, saya bagi contoh. Macam solat. Apa makna solat tuan-tuan? Solat. Solat dari segi bahasa dia tu, solat tu perkataan Arab tuan-tuan. Solat dari segi bahasa maksud dia doa. Tapi bila kita sebut hang solat ke belum, bukan maksud hang dah berdoa ke belum. Sebab dalam penggunaan kita, dalam penggunaan ni dipanggil istilah tuan-tuan. Dalam penggunaan yang dipahami, realitinya itu istilah. Bukan semata-mata bahasa. Boleh tak? Macam saya sebut kat tuan-tuan lah, kedai kopi. Dari segi bahasa makna dia apa tuan-tuan? Kedai kopi. Kedai kopi. Tengok bahasa dia, kedai kopi. Apa makna dia? Kedai yang jual kopi ya. Jual biji kopi. Betul tak? Jual biji kopi ke, jual kopi ke. Tapi sekarang bila kita kata kedai kopi, roti canai, roti sardin, betul tak kan? Macam-macam. Betul tak? Ada mi goreng tapi kita panggil kedai kopi. Sekarang ni penggunaan istilah dia, kedai kopi merujuk kepada kedai makan. Itu istilahnya lah, penggunaannya lah. Bukan dari segi bahasa je. Jadi riba ni dari segi bahasa tu, maksud dia apa? Maksud dia tambahan. Itu makna dia. Tapi bukan itu yang kita nak bahas kan? Yang kita nak cerita ni bukan makna segi bahasa tu, kita nak cerita makna istilah. Macam sembahyang lah, kita kata kat anak kita, solat ke belum? Bukan maksud hang doa ke belum, tak. Walaupun itu dari segi bahasa, kita maksudkan adalah apa? Apa itu sembahyang, solat? Yang kita faham adalah perbuatan dan perkataan yang bermula dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan syarat-syaratnya. Tak? Itu maksud kita. Jadi riba yang kita nak bahas malam ni adalah secara istilahnya bererti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Tambahan yang disyaratkan dalam transaksi dua orang antara harta dengan harta. Jadi ada tambahan. Baik. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita pergi, tuan-tuan ingat ringkas riba ni dia ada dua pembahagian besar dia riba ni. Riba ni dosa besar tuan-tuan. Nanti dia sebut dalam ni, kalau sebut saya tak perlu ni lah. Mana bang? Dah lepas dah ni. Ni dah baca dah ni. Oh, dah baca. Saya ingat ni ada tanda ni. Kita di pembahagian riba. Betul tak? Muka surat 6 pembahagian riba kan? Catat silap sebab dah baca dah ni hukuman-hukuman orang yang makan riba ni. Ingat tak? Ni seorang yang paling besar sekali tu. Macam mana? Ada tanda kat sini, saya tak tahu siapa tanda. Tapi betul lah, saya pun ingat saya dah baca dah sampai muka surat 6 tu. Betul tak? Ya, pembahagian riba di situ. Baik tuan-tuan, tapi tak apalah saya sebut riba ni termasuk dosa besar. Besar dosa riba ni sebut di dalam hadis, dia ada kita dalam ni tak sebut, dalam hadis yang lain disebut riba ni dia ada 73 darjat. Dosa dia ada 73 darjat. Sekurang-kurang dia darjat yang paling rendah seperti mana yang kihal rajulu ummah, seperti seorang lelaki berzina dengan mak dia ataupun seorang anak perempuan berzina dengan bapa dia. Itulah serendah-rendah dosa riba. Beratlah tuan-tuan. Malah sebut dalam hadis lain ada atas ni saya dah sebut dah. Makan riba 1 dirham riba. 1 dirham riba ni sama dengan RM20 tuan-tuan. Kita bagi kawan kita pinjam RM100, kita kata boleh bayar lagi seminggu RM120. RM20 itu 1 dirham. Kita ambil RM20 je. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, makan 1 dirham riba RM20 lebih teruk daripada berzina 36 kali. Jangan pula tuan-tuan fikir, kalau macam tu boleh berzina lah. Jangan buat macam tu. Berzina tu teruk tuan-tuan. Teruk seteruk-teruknya. Kalau orang yang berzina, dia mati su'ul khatimah. Kalau dia tak sempat taubat dengan taubat nasuha. Orang yang berzina ni dia kena bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni macam mana? Dia kena tinggal dosa tu, dia kena menyesai semenyesai-menyesainya, dan dia kena berazam tak nak buat dah. Kalau tak ada ni dalam hati dia, walaupun dah 10 tahun dia berzina, dia masih lagi orang yang fasik. Itu beratnya. Jadi dah terjebak dengan benda tu, mesti tinggal yang pertama. Yang kedua, kena menyesal. Yang ketiga, berazam tak nak buat dah. Mesti ada benda tu. Nangis doa pada Allah. Tapi riba lagi teruk. Boleh tak? Senang kata dosa ni semua teruk. Zina tu teruk, bunuh orang teruk, tapi riba lagi teruk. Faham tak? Kena faham macam itulah tuan-tuan. Takut kita anggap macam zina ni remeh. Sedangkan Quran sebut zina ni apa? Innahu
Wasa asabila, maqtan wasa asabila. Zina ni satu benda yang dibenci oleh Allah dan jalan yang sangat buruk. Ini sebut dalam Quran. Baik, tapi riba lagi teruk. Baik, jadi tuan-tuan boleh tengok dalam tu lah. Banyak yang kita dah sebut dah sebelum ni. Jadi kita tengok pembahagian riba tuan-tuan di situ. Jenis-jenis riba. Qala musannifu hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulum fid darain. Imam Al-Hanafi ni Imam Hanafi lah. Mengatakan bahawa riba itu terbahagi dua, iaitu riba al-fadl dengan riba an-nasa'. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam kita lah, imam mazhab kita, membahagikan menjadi tiga: al-fadl, riba an-nasa' dan riba al-yad. Dan al-Mutawalli, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, menambahkan jenis keempat, iaitu riba al-qard. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nas al-Quran dan hadis Nabi. Baik, macam ni tuan-tuan. Bila sebut riba, dia ada dua pembahagian besar dan dua pembahagian besar. Yang pertama disebut sebagai riba ad-duyun, riba kerana hutang. Riba hutang lah, riba hutang piutang, riba hutang. Yang kedua dipanggil riba al-buyu', riba jual beli, riba dalam jual beli. Baik, dalam hutang, dia ada sebut kat bawah, tapi saya sebut umum lah. Dalam riba duyun, riba hutang ni, dia ada dua. Yang pertama dipanggil al-qard, riba al-qard. Yang ketiga riba al-jahiliyah. Jahiliyah. Ini jenis hutang punya lah, riba ad-duyun. Jenis yang kedua tadi, riba al-buyu', riba jenis jual beli, ada dua juga. Yang pertama riba an-nasa', riba nasi'ah ataupun an-nasa'. Yang kedua riba al-yad. Riba al-fadl, riba al-fadl. Baik tuan-tuan. Sebelum tu tuan-tuan, siapa tuan kenduri malam ni? Abang Helmi? Oh, abang. Ni abang nampak. Okey. Ni nampak tanya dia, tahlil lepas isyak ke macam? Tanya abang Helmi yang lepas isyak lah. Lepas isyak boleh juga, tapi lepas isyak, kalau lepas kuliah, dia punya la ilaha illallah tu 33 kali. Lepas isyak 100 kali. Tuan-tuan lah, tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, yang penting lah. Ni arwah ke? Untuk arwah. Tuan-tuan, yang paling penting sangat-sangat lah. Pada yang mana buat kenduri untuk arwah, bagus tuan-tuan, sangat bagus, banyak pahala. Cuma yang paling penting bila kita buat kenduri arwah ni, niatkan kenduri ni. Boleh lah. Niatkan kenduri ni untuk si mati. Ni ijma' ulama' sampai. Mesti ada niat tuan-tuan lah. Niat buat kenduri. Saya baru ni ada orang jiran saya main ketuk. Dia bagi roti canai. Kata adik dia mati semalam, baru pergi minggu lepas tu. Muda lagi dia pun. Dengan adik dia 40-an, mati pasal pun tak tahulah. Dia tak bagi tahu lah. Muda meninggal. Dia beli roti canai, dia bagi kat jiran. Niat pahala tu untuk adik dia. Ni bagus tuan-tuan. Sebab tu kita kadang saya jumpa orang sebahagian jadi buat arwah kenduri kan. Dia terlupa nak, dia bagus dah, tahlil tu bagus dah tuan. Pahala tahlil ni besar, tapi pahala kenduri tu lagi besar. Dia terlupa, dia buat kenduri, dia lupa nak niat pahala kenduri ni untuk si mati. Dia kena niat tuan. Dalam tahlil kita doa apa? Kita doa sampaikan yang kita baca ni, betul la ilaha illallah, ayat Quran pada dia. Kita tak ada sebut sampaikan pahala sedekah ni pada si mati. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau buat tahlil ke, buat apa ke, buat makan, ingat pahala ini untuk si mati. Niatkan, ataupun tuan-tuan niatkan saja, ataupun tuan-tuan sebut, ya Allah, aku jadikan pahala makan ni, pahala makan lah. Nabi kan sunat kita menyediakan makan, mengeratkan kasih sayang. Aku jadikan pahala kenduri ni untuk arwah ibu ayah aku ke, arwah apa tu abang ke, itulah tuan-tuan. Nah, itu yang paling penting sekali, dan pahala dia berganda-ganda lebih besar daripada tahlil yang kita buat. Dan saya pun tadi Kampung Selamat malam ni ada orang sakit COVID. Dia telefon saya tadi, siang tadi dia telefon, dia kata sebab ada orang, tuan-tuan tahu dekat Lake Town tu apa nama? Clubhouse, tahu Clubhouse? Pengusaha Clubhouse tu, bini dia meninggal COVID. Meninggal COVID. Mula-mula dia orang Teping kan. Dia nak ke bumi di Teping, tapi bulanya nak ke bumi di Teping, depa boleh buat esok, depa tak standby, esok baru boleh. Tak patutlah walaupun dia orang Teping, tapi esok kan takkan nak simpan jenazah, tak elok tuan-tuan. Baguslah dia faham agama. Jadi dia telefon Kampung Selamat, minta urus di Kampung Selamat lah. Jadi ke bumi di Kampung Selamat,
Tang tadi ikut Umi lah. Ikut SOP lah tuan-tuan. SOP semua. Cuma dia tanya saya, macam mana ustaz? Bini dia umur 65. Itulah tu 60-an lah, 60-an. Dia pun minta sembahyang jenazah gaib. Sebab kan sembahyang Covid kan tak ramai boleh sembahyang, sikit je. Jadi buat sembahyang jenazah gaib, boleh ke tak boleh? Sebab kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab dalam daerah yang sama, dia kena luar daerah. Luar daerah lah, jauh lah daerah. Dan kita memang tak boleh main pun, ada halangan. Dan luar daerah. Sekarang ni bukan kata luar daerah, tanam pun dekat kampung Selamat. Dalam tu. Jadi saya tengok memang boleh tuan-tuan. Alhamdulillah saya jawab boleh, dan mufti-mufti pun jawab boleh rupanya. Sebab kita ada kekangan Covid ni. Jadi di lepas maghrib tadi dia pun buat sembahyang jenazah gaib. Ramai-ramai lah di Masjid Kampung Selamat. Malah saya tengok mufti Johor, apa nama, Noh Gadut ni. Ustaz Noh dia kata kalau seluruh rakyat Malaysia buat lagi bagus, lagi banyak pahala. Baik, ala kuliah gitulah tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat tahlil, ingatkan sedekahkan pahala. Sama juga yang bagi duit tu nah. Kan kita sembahyang mayat kan ada orang bagi duit kan. Tuan bagi duit lah ni, kita bagi. Tak bagi dah. Ada lagi ada. Ikut tempat lah, tapi kebanyakan bagi. Bagi tu kan saya bagi tempat. Itu keluarga bagi niat untuk siapa? Itulah si mati tu. Nah, jadi tuan-tuan pun kena ada niat tu lah. Niat ni sedekah ni untuk si mati tu. Okey tuan-tuan. Jadi saya sebut tadi dia ada dua jenis, dan tetap jenis tu dia ada dua. Baik, kita tengok secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, iaitu riba hutang piutang. Saya sebut tadi hutang piutang, iaitu disebut sebagai Arab kata riba ad-duyun, hutang piutang. Yang kedua riba jual beli, riba yang berlaku kerana transaksi jual beli. Kelompok pertama terbahagi menjadi dua, riba aqar dengan jahiliyah, saya sebut dah tadi. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbahagi menjadi dua juga, riba al-fard dengan nasi'ah. Baik, kita tengok satu-satu tuan-tuan. Yang pertama riba al-qard. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Di cerita dia macam ni tuan-tuan. Jadi selalu berlaku riba yang disyaratkan ketika akad hutang tu. Contohnya kawan kita nak pinjam RM1,000. Dia kata minggu depan dia bayar. Kita kata boleh RM1,000, tapi syarat dia nanti bayar 1,300. Bulan depan lah, dia kata bulan depan 1,300. Dia kata boleh lah. Boleh lah. Dua-dua dosa besar. Dosa besar bukan. Dua-dua. Ataupun bukan kita yang syaratkan, dia yang syaratkan. Kawan kita jumpa kita, dia kata nak pinjam 1,000. Nak pinjam 1,000. Kita kata tak boleh lah, kita tak ada duit. Kata bagilah 1,000 je, tak banyak pun. Bulan depan aku banyak. Ni nak buat projek, bagilah 1,000 je. Jadi kita kata tak ada duit ni, kalau ada pun duit bini aku je. Kemudian member kita kata macam ni lah, hang bagi aku pinjam 1,000, cukup bulan aku bagi hang 2,000. Kita asalnya tak ada duit, sebut macam tu, ada pula duit dia tak kan. Mula-mula tak ada duit, dia sebut macam tu, ada duit pula. Riba ke tak riba? Kita tak minta, dia yang nak bagi. Dia janji, hang bagi aku 1,000, aku bayar 2,000 kan. Bukan kita yang minta. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh pula. Tak boleh tuan-tuan, dosa besar. Dua-dua dosa besar. Dua-dua dosa besar. Yang hak pinjam dosa besar, hak bagi pun dosa besar. Jadi tak boleh tuan-tuan, disyaratkan tak boleh. Tetapi kita boleh bagi lebih tak? Boleh. Nabi sebut dalam hadis, sebab tu Rasulullah. Tapi jangan disyaratkan di dalam akad. Boleh tak? Jangan disyaratkan di dalam akad. Tak boleh syarat dari dalam akad. Dan saya pernah jadi macam tu, orang pinjam 1,000 dan dia bayar 2,000. Dia kata tolonglah bagi saya pinjam, nanti dia bayar 2,000. Saya boleh je bagi, tapi bila dia kata nak bayar 2,000 tu, saya rasa berat pula nak bagi. Sebab takut jadi riba. Saya bagi juga kat dia 1,000, tapi saya kata tolonglah, saya tak mau dengan kaitan yang 2,000 tu. Nanti bayar 1,000 sudah. Itu yang saya sebut kat dia lah. Tapi dia bayar 2,000. Saya ambil ke tak ambil? Sudah. Sudah. Ajak. Tuan-tuan ambil ke tak ambil? Ambil lah duit 2,000 sampai. Ambil lah tengok apa lagi. Saya pun macam haji, dia pun sapu lah kan. Dia yang penting jangan disyaratkan dalam akad. Dia nak bagi hak dia. Dia tak bagi tak apa. Tapi jangan pula tuan-tuan harap mudah-mudahan dia bayar 2,000. Janganlah macam tu. Sebab apa tuan-tuan?
Sebab kita nak pahala tu. Kan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, bila di malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah naik ke atas tu masuk syurga. Rasulullah masuk syurga malam Isra' dan Mi'raj. Tengok kat pintu syurga maktuban, tulis kat pintu syurga tu, bagi sedekah bi asyrati amsalihah, sedekah 10 kali ganda. Wal qard, dan hutang ni 18 kali ganda. Jauh tu. Tulis kat pintu syurga. Terkejut Rasulullah, sedekah 10 kali ganda, hutang 18. Rasulullah tanya kepada Jibril alaihi salam, ma bal qardu afdal min as-sadaqah? Kenapa pula hutang lebih besar pahala banding dengan sedekah? Kata Jibril alaihi salam, biasanya orang kalau minta sedekah ni kadang-kadang dia bukan susah sangat pun. Betul tak kan? Dia minta sedekah, saya tahulah. Orang kadang-kadang dulu kat Pengasai ada yang jual tisu kan. Dia ada 2 biji rumah dekat Terengganu. Saya orang beritahu 2 biji rumah kat Terengganu. Dia duk jual tisu. Lain ni tak ada lah. Yang mata macam tak nampak. Dia bukan tak nampak, dia nampak. Dulu kat ada lagi tak jumpa lah nama lah. Last saya jumpa tu dia duk minta dekat bazar Ramadan. Mamak jual itu marah dia. Kata bukan jadi cara buat duit. Kerja. Mamak tu marah dia. Dia pun garang juga. Dia marah balik mamak tu. Saya tengok ni buta ke tak buta. Dia marah balik mamak tu. Tapi kat bangsa yang ada India yang tak ada kaki tu. Abang ada abang. Sejak bila aku jadi abang kan. Tuan-tuan bagi sekali lah. Dia nampak tuan-tuan daripada jauh dia angkat tangan lah. Tuan-tuan jaga-jagalah. Banyak orang yang minta, tuan-tuan tak bagi-bagilah. Janganlah marah dia. Sebab kita tak boleh marah orang yang minta-minta. Tapi banyak orang yang minta-minta ni memang dia bukan susah pun. Dia tengok di Kelantan Pasir Putih tu yang orang duk viral. Satu nenek tua yang jual ikan kering kat K5 tu kan. Orang kutuk habis kerajaan Kelantan, Pasir Putih semua orang pakai kutuk. Bila orang siasat balik, dia bantuan semua dapat. Zakat semua dapat. Malah dia boleh beli kereta lagi 2-3 biji kereta dia beli cash untuk cucu dia. Tuan-tuan, sebab orang ni bila sekali dia buat, dia duduk situ buat tunjuk kesian, orang bagi duit, dia jadi seronok tuan-tuan. Kerja paling senang di dunia. Betul tuan-tuan, dia jadi seronok. Itu Nabi, sebab tu Nabi dah pesan, siapa yang meminta-minta, dia boleh bekerja saja minta-minta. Rasulullah sebut akhir nanti dibangkitkan muka tak ada wajah. Malah haram hukum ni siapa yang meminta-minta tepi jalan tu, dia ada je duit makan, ada je semua, saja nak bagi bacok sekilas simpanan dalam bank. Haram hukum dia. Dia telah menghimpun bara-bara api neraka. Ya jaga. Saya tengok kawan saya ada seorang ustaz pun share juga. Allah kesian yang tengok makcik ni dengan pakaian lusuh, dah tua umur 70. Rupanya kerajaan Kelantan sebut, Pasir Putih sebut, kawan ni bantuan semua dah dapat. Cek lagi dalam akaun duit pun berpuluh ribu. Tuan-tuan jangan buat pula. Dia tengok kepada saya dah. Janganlah tuan-tuan. Dosa besar tu. Dosa besar tuan-tuan. Nipu. Rupanya boleh beli kereta cash 3. Kita kereta hutang 9 tahun. Dia 3 cash untuk cucu dia. Dia dah jadi suka bila kita buat satu maksiat, kita melazimi, dia jadi seronok tau. Itu yang dia, kita nampak kesian padahal dia seronok. Duit banyak lebih. Okey tuan, tak apa. Riba al-qard tak boleh. Tuan-tuan, bila hutang jangan syaratkan apa-apa. Itu riba al-qard. Tapi kalau dia nak bayar lebih, terpulang. Sebab tu Rasulullah biasanya kalau Rasulullah pinjam unta, Rasulullah akan bayar unta yang lebih baik. Kita pinjam kat kawan kita kambing, kita sembelih nak makan, nanti kita bayar kambing yang lebih baik. Sunat hukum dia. Sunat. Tapi kita yang bagi jangan mengharap macam tu. Boleh kita harap bagi yang sepadan, sudahlah. Kita bagi pinjam member kita 1,000, dia susah. Kita kata nanti cukup sebulan, dia kata dia nak bayar, tak apalah. Jangan kita harapkan bayarlah lebih. Tidak kan, jangan harap. Sebab kita dah dapat 18 kali ganda. Jibril kata orang yang minta sedekah ni banyaknya senang. Banyak yang ada duit, bukan tak ada duit. Banyak betul kata malaikat Jibril alaihi salam. Tuan-tuan ceklah orang minta sedekah kan duit banyak, malah ada sedikit lagi. Tuan-tuan pernah pergi tak belah Kuala Lumpur banyak yang anak yatim yang jual apa? Pernah jumpa anak yatim kat belah Kuala Lumpur banyak tu. Anak yatim malam-malam tu. Siapalah bawa dia bawa malam-malam. Bawa kesian kita tengok, kata anak yatim ni tabung tahfiz. Dulu tahfiz amal tapi dah kantor dah tahfiz amal tu. Rupanya dia punya bos dia tu jutawan tu tuan, siap bagi bantuan kat Indonesia lagi. Tapi gunakan anak-anak yatim. Malah anak-anak tu pula bukan anak yatim tuan-tuan. Anak orang kat kampung tu dia ambil, dia nak belah. Malah dia pun ni bukan keluarga susah pun, saja anak-anak suka duduk dengan dia. Tapi bila pergi minta, kata dia anak yatim, nipu.
Jadi tuan-tuan, ada satu ustaz cerita, saya baca ustaz seorang tu. Dia cerita di Kuala Lumpur tu, dia pernah jumpa malam-malam budak anak yatim ni kecil mat jual surah-surah tu kan. Kami ni anak yatim piatu, tak ada mak ayah apa semua. Jual ni apa. Jadi apa ustaz ni kata, oh yatim piatu kan, yatim piatu. Ustaz ni tanyalah duk mana belum jam. Itu ustaz ni tanyalah. Ayah kerja apa? Ayah saya kerja biasa ayah. Jadi yatim piatu. Mak suri rumah ya. Sudah. Nampak tak tuan-tuan? Ni yang kita tak mahu lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bagi riba al-qard ni kita bagi dan kita syaratkan sesuatu. Suatu ni tak kira banyak lebih ataupun kita syaratkan pada dia. Nak pinjam 1,000 boleh. Tapi syarat dia apa? Syarat dia hang kena beli aku punya karipap ni. Kena beli karipap aku RM5. Riba beli karipap aku. Boleh tuan-tuan. Nak pinjam 1,000 boleh, tapi ada syarat. Syarat dia tolong kek sawit free. Tak ada upah. Riba. Riba tuan-tuan. Nak pinjam 2,000, 5,000 boleh nak pinjam 2,000. Nak pinjam 5,000, tapi syarat dia hang kena beli motor aku. Sama kau tuan-tuan. Nak pinjam 10,000 boleh. Syarat dia hang kalau nak sewa rumah aku. Tak boleh. Dah bagi hutang, jangan buat macam tu tuan-tuan. Dia jadi riba. Dosa. Kita ambil manfaat di atas hutang yang kita bagi. Boleh kot tuan-tuan. Ni dipanggil riba al-qard. Okey, yang kedua, riba jahiliyah. Hutang dibayar lebih dari pokoknya kerana si pinjam tidak mahu bayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Ni kenapa nama jahiliyah? Sebab ni riba yang popular pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi hutang, macam ni kita riba jahiliyah. Kita bagi kawan kita nak pinjam 1,000. Okey, dia kata bulan depan dia bayar. Dia bagi dia tarikh, kata 25 hari bulan depan aku bayar. Sampai 25 hari bulan, kita bagi dia 1,000 dan kita tetapkan tarikh 25 hari bulan dia bayar. Sampai 25 hari bulan dia tak boleh bayar. Ni Arab jahiliyah dia ada satu istilah yang cukup masyhur. Imma an taqdiya wa imma an turbiya. Makna dia la ni hang bayar ataupun hang kena tambah. Faham Hang nak bayar sekarang, hang dah janji 25 dah ni. Hang kena bayar sekarang. Kalau tak boleh bayar, boleh tangguh, tapi kena apa? Tambahlah 1,000 jadi 1,200 ke, 1,300 ke, bunga-bunga. Ini riba yang sangat masyhur di kalangan orang Arab dan orang Yahudi dulu. Ribu-ribu tahun dah. Riba jenis ni sebentar ribu-ribu tahun dah. Hang bayar ataupun hang nak tangguh boleh, tapi kena tambah. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau kita bagi orang pinjam duit, dia tak boleh bayar. Kalau betul-betul tak boleh lah. Bukan tipu tuan-tuan. Sebab kita pun kadang-kadang masalah juga orang kita kadang-kadang pinjam laju bayar tuan-tuan. Kan ada orang macam tu. Saya jumpa member saya ada seorang tuan-tuan, orang masjid, kaki semayang, serban pakai atas kepala. Dia jenis dia pinjam duit memang tak bayar tuan-tuan. Tapi leceh serban pakai, malu tuan-tuan. Masa saya mengaji dulu, ada tuan ni memang saya tak percaya, rupanya ada orang macam tu. Dia pinjam duit dia tak bayar. Dia pinjam beratus-ratus duit tu. Bukan pinjam 2-3 ringgit tuan-tuan, kita boleh halal lah. Pinjam beratus-ratus. Dia anggap yang dia pinjam tu halal lah. Kawan saya yang kena, yang kaki pinjam ni orang Sabah. Jadi dia pinjam kawan saya beratus-ratus. Bila kawan saya minta, dia kata apa? Hang minta apa duit ni? Ni semua dunia. Dunia pula. Orang katuk Melayu. Hang pinjam duit orang beratus, orang minta apa ni dunia, semua dunia. Saya dalam hati, boleh tahan dia ni. Dia ada pengenal kawan saya. Kawan saya kenal lah. Saya pun kenal dengan dia kat tuan-tuan. Saya kenal juga. Dia naik motor. Bukan saya punya motor pun, dekat AMC tu, motor sepupu saya. Motor tuan-tuan tahu kan, Yamaha Sport 100 tu. Tapi sepupu saya ni dia ada masalah kot, tuti sumbat kot, asap berdendam tu kan. Kalau naik motor tu macam orang semuk nyamuk. Penuh asap, malu saya naik motor dia. Naiklah dia buat. Macam mana yang tu yang ada tidak nak jalan kaki, naik bas banyak orang perempuan. Segan nak duduk rapat-rapat. Dia pinjam motor tu, motor sepupu saya bagi saya guna. Jadi tuan kata nak pinjam sat. Dia naik accident tuan-tuan. Teruk dalam motor saya. Lepas tu dia jumpa saya, dia buat cengkeh-cengkeh, dia tampai-tampai. Rupanya dia tipu saya tuan-tuan. Mana ada luka pun, dia tak luka pun. Motor saya yang teruk, mungkin dia lompat kot. Motor saya yang teruk. Habis 200 lebih. Dia kata tak apa, repair nanti aku bayar, dia kata. Sampai malam ni dia tak bayar. Ini cerita dah 10 tahun, 11 tahun tuan-tuan. Tapi saya halal lah tuan-tuan. Halal lah. Benda kita boleh halal lah tuan-tuan. Moga-moga Allah ganti yang lebih baik. Apa kita nak dendam sangat. Saya pernah kena tipu orang kulit hitam tuan-tuan.
Negro hitam. Orang Sudan tak silap saya. Dia jumpa saya kat UM lah. Baca Quran sedap pada saya lagi tuan-tuan. Dia punya makhraj sebutan dia Allah hebat. Tuan-tuan tengok di YouTube orang kulit hitam baca Quran, sedap tuan-tuan. Orang kulit hitam sedap dia baca makhraj dia, boleh challenge orang Arab. Dalam dunia ni orang Melayu, orang kulit hitam, makhraj cantik tuan-tuan. Lebih kurang macam orang Arab lah. Orang Melayu, Malaysia ke Indonesia ke, dengan orang kulit hitam memang makhraj dia dengan apa? Dengan orang Arab ni lebih kurang sama. Kalau orang Arab tak tengok qari-qari Malaysia baca, orang Arab pun tak tahu tu Arab yang Melayu yang baca. Orang Arab kalau dengar qari-qari Malaysia baca, Arab pun terkejut. Arab tuan-tuan semua pandai baca Quran. Ramai tak baca Quran Arab. Baik. Jadi tuan-tuan dia jumpa saya kat UM, dia baca Quran punya sedap. Hafal Quran, dia baca surah-surah yang dia hafal. Saya pun kagum, dia kata tolonglah, dia susah dia kata. Dia nak pinjam nanti dia bayar. Saya tuan-tuan, budak-budak mana tahu apa, umur 18, 19 tuan-tuan. Tengok orang baca Quran sedap. Kita pun kalah tuan-tuan. Saya pun orang Somalia ke Sudan, saya ingat dia Sudan kot. Saya pun pergi kat bank, saya cucuk yang banyak mana yang ada dalam bank itu saya bagi dia. Banyak orang tuan-tuan. Taklah sampai 1,000, hampir 1,000 lah. Saya bagi kat dia, habis dicil langsung. Itulah tuan, baik sangat tuan-tuan. Terpengaruh tuan. Dan dia kata nak bayar sampai ke malam ni juga dia tak bayar tuan-tuan. Tapi yang negro ni lagi bagus. Tapi dia memang orang Islam tuan-tuan. Dia bagi nombor kat saya. Dia naik je bas, dia lari-lari cepat, dia naik bas, dia terus tutup handset dia tuan-tuan. Call terus tak dapat. Saya tak tahulah dia hidup ke mati, tapi saya halal jugalah tuan-tuan. Halal lah tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh ganti yang lebih baik. Ingat dendam orang buat apa tuan-tuan. Dunia je kan. Dunia je dunia. Tapi jangan pula tuan-tuan buat orang pinjam tak bayar. Dunia. Makan kat kedai apa, member kita waktu Janai tu, dah sebulan tak bayar, 1,000 dah kita. Apa nama? Nan, Abang Nan minta apa hang Nan dunia Nan. Oh jangan. Lagi Nan hambat dengan barang tu tuan. Hutang bayar tuan-tuan. Cuma kita kalau kena boleh maaf lah. Tapi kalau tuan-tuan tak maaf pun akhirat tuan-tuan dapat pahala dia. Ikut tuan-tuan lah masing-masing lah tuan-tuan. Saya tak mau ada masalah antara kita dengan biarlah. Allah Ta'ala boleh ganti yang lebih baik apa yang kita hilang daripada kita. Baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, riba jahiliyah. Hutang dibayar lebih dari pokoknya kerana si pinjam tidak mampu membayar hutang pada waktu ditangguh. Ini saya sebut dah. Tak mampu bayar, sama ada nak tangguh ataupun kena tambah. Sebab tu disebut dalam hadis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tangguh, tuan-tuan mendapat naungan arash. Ini kelebihan orang bagi hutang. Kita tahu kan 7 orang yang mendapat naungan arash kan. Tapi dia tak sebut dalam tu 7 tu. Dia dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain sebut antara orang yang mendapat naungan arash, orang yang memberi tangguh bagi orang yang man anzara an muqsirin. Siapa yang bagi tangguh pada orang yang tak mampu bayar hutang, dia juga layak mendapat naungan arash. Dia tak sebut dalam hadis 7 golongan tu, dalam hadis yang lain juga sahih. Maknanya tuan-tuan bagi pinjam duit, tuan-tuan kaya, member kita memang susah. Nak dia nak masuk universiti, mungkin PKP pula kan, padi tak jadi apa semua. Memang susah, kita kena dia memang susah. Ini bukan saja pinjam, ni pinjam pasal apa nak pinjam? Nak keluar polis suku baru. Ini tak payah bagi tuan-tuan. Ini dia fikir dia. Ataupun kenapa pinjam nak pinjam duit ni? Nak tukar sport rim kereta baru. Ini tak payah tuan-tuan. Nak tukar sport rim bagi duit lebihan. Ni kita tahu dia memang duit tak ada, anak dia nak makan pun tak ada. Memang susah lah tuan-tuan. Mungkin dia punya padi pun tengok racun, tengok banyak nak beli racun. Dia memang susah lah, kita tahu. Memang susah. Kita pun bagi kat dia. Dia kata nak bayar, habis musim padi dia nak bayar. Tiba-tiba dia tak bayar. Dia tak bayar ni pun betul-betul susah. Bukan kita tengok dia tak bayar, dia beli motor baru ke apa. Jadi tuan-tuan boleh buat laporan lah. Dia boleh ambil tindakan pada orang yang mampu bayar hutang. Dia tak bayar, hukum dia dosa, zalim hukum dia. Kita janji dengan kawan kita lagi sebulan, kita ada je duit tak bayar pun, saja tak bayar. Ini kalau ikut undang-undang Islam boleh ditangkap. Boleh ditangkap, kurung sampai dia selesaikan hutang dia. Melainkan dia memang tak mampu. Jadi kalau kita jumpa member kita kita dah bagi dia pinjam 5,000, dia kata habis musim padi nak bayar, kita jumpa dia kata maaf tak boleh pula, dia kata anak pula sakit, kereta pula rosak, rumah pula runtuh, macam-macam lah tuan. Ini betul-betul lah kita tengok jadi sungguh. Tuan-tuan kata tak apalah, tangguh. Tuan-tuan tangguh semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan layak mendapat naungan arash. Ini hutang yang betul perlu, bukan hutang yang merepek-repek ni, yang betul-betul perlu. Tak, kalau tuan-tuan nak lagi tinggi tuan-tuan, tuan-tuan halal terus.
RM5,000 habis musim kita nak pergi minta kat dia, tengok betul-betul susah, rumah betul-betul runtuh, kereta betul-betul rosak, anak betul-betul sakit. Tuan-tuan tengok kesian, tak apalah, aku halal semua. Oh, yang ni lagi tinggi ya. Yang ni lagi tinggi ya. Kalau bagi hutang biasa pun 18 kali ganda, ini hutang sekali dengan apa? Lepas terus. Bagi terus macam tu ya. Sebab tu bagi hutang, jangan terus bagi hutang okey tak apa tak payah bayar. Tak apa, bagi hutang, janji dengan dia macam biasa. Sampai tempoh tu tak boleh bayar, baru halal. Oh, cantik tuan. Tuan nak bagi terus pun tak apa. Ikut tuan-tuan lah mana yang senang. Nah. Okey tuan-tuan. Kemudian riba al-fadl. Itu riba jahiliah. Okey, riba al-fadl. Al-fadl ni dah termasuk riba jual beli dah. Riba jual beli. Sebelum saya lupa tuan-tuan, termasuk juga dalam riba jahiliah ni riba yang mana kita bayar masa, kalau lambat bayar lebih. Saman. Kalau bayar dalam masa sebulan RM30, lepas pada tu RM100, lagi lambat pada tu lagi mahal RM300. Ini juga termasuk riba al-jahiliyah. Kerana tapi benda ni nak ubah payah lah. Sebab dia termasuk dalam naiknya sesuatu bayaran tu, kerana sama juga tentang pinjam buku kan. Pinjam buku dekat perpustakaan, kita lambat pulang, sehari RM5 dia ambil. Riba an-nasiyah. Maksudlah riba an-nasiyah. Riba jahiliyah. Sebab tu tuan-tuan, biasanya tuan-tuan kalau ataupun tuan-tuan pernah kena saman tak dengan apa? Bukan dengan polis yang parking ni. Majlis abang aja majlis. Tak bayar je dia abang. Tak kalau tak bayar je dia bang. Bukan polis hak yang tu. MDK dia tu. Naik mahkamah lah. Saya punya banyak saya tak bayar. Saya bukan apa tuan-tuan. Saya tu parking, mesin dia rosak. Macam mana kita nak bayar? Dah balik-balik penuh tuan-tuan saman. Saya bagi tahu tuan-tuan lah. Saman yang tuan-tuan kena bayar ni, AES tuan-tuan kena bayar lah. Tapi kalau sama ekor, tuan-tuan tak bayar boleh hidup protek. Tak boleh. Boleh. Ketua sekolah saya, Ustaz Mamduh tu, dia sama ekor dia 20 lebih. Tahu sama ekor? Alah yang boleh duduk menyorok, tembak-tembak tu. Bukan AES. AES tuan-tuan kena bayar. Itu memang dia, sebab dia dah bagi peringatan banyak. Ni aja dia menyorok ni tuan-tuan. Tak pernah ada polis menyorok depan ni, dia pergi menyorok tuan-tuan. Duit tak ada, dia tembak-tembak tuan-tuan. Hak jenis ni tuan-tuan kan ada sampai surat kat rumah kan. Yang ni tuan-tuan sampai 30-40 pun tuan-tuan. Tuan-tuan tetap juga boleh renew rotek dengan insurans macam biasa. Tak percaya tu. Buat. Tak ada tuan-tuan, memang sungguh lah. PAS susah sikit lah. Kawan saya pernah, dia tak bayar saman polis. Dia kena saman dengan polis, tak bayar. Bukan MDK kan, polis. Dia tak bayar sebab dia naik motor tak ada lesen. Dia tak bayar. Member saya buat keren ni, memang hati keren lah. Masuk mahkamah. Apa jadilah mahkamah? Hakim sound polis tu. Hakim sound polis. Pasal apa sound polis? Mahkamah kes banyak tuan-tuan. Banyak benda nak settle. Masuk dalam mahkamah, hakim tu sound polis tu. Yang ni pun tak boleh settle lah. Kami dah punya banyak kes nak urus. Isu ni pun tak boleh. Malu boleh tu tuan-tuan. Sebab tu kalau peguam ke hakim, kalau dia kena saman, bayar dia pun lain sikit. Dia pun tahu undang-undang. Saya pernah tahu lah yang kena saman kena dia pun 90. Dia pun tahu akta-akta tu macam mana bayaran. Kita ni orang awam, kita tak tahu. Nah. Tapi tuan-tuan bayar lah kalau kena saman. Ikut tuan-tuan lah. Ada lagi saman kau ke tak ada? Sebab tu saya tak check. Tuan-tuan check tu kan? Boleh check kan? Saya tak check. Saya takut ada tuan-tuan. Tapi yang saya tahu pengetua suara saya tu dia ada 20 lebih lah. Sama naik 25 kot. Dah berapa tahun dia biar macam tu lah tuan-tuan. Baik. Tapi dengan abang saya tak berani naik mahkamah bang. Tapi kalau naik mahkamah memang kena sound lah dengan hakim. Itu ya yang saya tahulah. Baik. Jadi tuan-tuan, cara macam tu pun termasuk dalam riba jahiliah. Okey kita tuan-tuan, kita tak boleh lama sebab kita ada macam mana bang? Tahlil sekarang ke lepas isyak? Apa? Teruskan ke ikut Ustaz? Saya kalau tanya ikut saya kena ikut Abang Hemi. Abang Hemi dia buat
Tak apa ikut Abang Hemi sebab nanti Abang Hemi hantar mesej nak main surau ada 2 syarat. Tiga. Dia bagi 2 syarat kahwin punya, tambah 1 lagi. Tak boleh lepas isyak. Kacau. Okey tuan-tuan. Okey lepas isyak lah. Kita macam biasalah. Okey saya mau tuan-tuan insya-Allah akan datang di tepi nombor 3 tu riba al-fadl riba al-fadl. Aku قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا وجمع محمد تفرقنا بعيد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متورا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله